Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni kita akan mula masuk balik dalam bab munakahat. Cuma sebelum tu kita akan buat sikit amali dalam tayamum, ya. Apa yang saya akan buat, mula-mula tayamum secara asas. Kemudian yang mana tayamum secara asas ni diguna pakai untuk keadaan tayamum yang tidak ada air, dan juga keadaan tayamum pada orang yang sakit mudarat. Okay. Kemudian yang kedua, kita akan lihat bagaimana cara tayamum untuk sakit anggota yang tertentu sahaja, ya. Sebab bila sakit pada anggota tertentu yang mana anggota tu tak sampai pada peringkat mudarat, maka kena guna air juga. Jadi bila guna air itu, maka dia adalah kombinasi di antara wuduk dan tayamum. Tinggal lagi yang mana dulu, yang mana kemudian. Disyaratkan tertib. Tertib itu merujuk kepada tertib wuduk. Maknanya susunan anggota-anggota wuduk. Mungkin yang dalam ni saya taklah mulakan dengan basuh tangan yang sunat-sunat semua tu. Kita terus pergi pada benda yang wajib. InsyaAllah kita akan mula sekarang. Tak apa, saya pakai saya punya. Tak nampak nak suruh saya duduk kat mana. Tak apa. Okey, mula-mula apa yang tuan-tuan puan-puan kena buat, kena sediakan benda-benda asas macam debu ni, ya. Saya memang sakit tak sakit memang kena siap, ya. Mana dah tahu kan. Okey. Okey, kalau kita ulang balik fardu tayamum tu, okey. Yang pertama niat. Okey. Pertama niat. Kemudian memindahkan. Kalau saya ambil fardu tayamum yang paling mudah berdasar pada kitab fiqh manhaji, kan, saya cuba nak jadikan benda ni mudah, dan sebenarnya benda ni mudah pun. Okey. Yang pertama niat, kemudian memindahkan debu ke muka, dan seterusnya yang ketiga memindahkan debu ke tangan. Okey. Cara niat ialah seperti mana yang kita sedia maklum. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan fardu solat. Kena sebut fardu solat lillahi ta'ala. Kalau tuan-tuan tak sebut fardu, maka tayamum itu hanya sah untuk solat sunat saja. Saya ulang balik. Niat dia ialah saja aku tayamum untuk mengharuskan fardu solat lillahi ta'ala. Dia punya kata kunci kena ada dalam tu ialah mengharuskan fardu solat. Baik, bila masa niat tadi? Masa niat tadi ialah sewaktu kita memindahkan debu ke tangan. Dan niat tu kena berkekalan sehinggalah kita sampai minimalnya debu tu sampai ke muka. Maksud berkekalan tu, tak boleh ada perkara-perkara lain yang memutuskan di antara niat ketika memindahkan debu ke tangan dan menyapu ke muka. Okey. Kalau misal kata lepas dah sapu muka, tiba-tiba teringat anak kunci ke apa ke, taklah membatalkan tayamum.
Tapi yang afdal kekallah sehingga tamat. Baik, sekarang kita mulakan insya-Allah. Okey, sekarang saya pindahkan tangan debu ke tangan. Sunat mula-mula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sunat-sunat yang asal tu saya sebutlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan letakkan tangan. Kalau tangan macam ni tak sunat. Kalau macam ni sunat. Jadi yang mana sunat yang mudah tu kita buat. Okey. Nak sentuh saja ni, kita mula berniat saja aku tayamum untuk mengharuskan fardu solat lillahi ta'ala. Okey. Lepas tu angkat. Sekarang dah penuh debu kat tangan kan? Sunat juga kita, sebab kita nak debu sikit saja sebenarnya. Okey. Nak nipiskan. Okey. Itu pun sunat. So lepas tu niat tadi berterusan hinggalah sampai ke muka. Maaf, saya terlupa. Sebenarnya sunat yang penting juga cincin kena buka. Sebab takut tak rata. So kita mula balik ya. Mula balik. Okey. Ni benda-benda penting kena buka dulu. Okey. Regang ajaran tangan, niat saja aku tayamum untuk mengharuskan fardu solat lillahi ta'ala. Kemudian sapu muka yang sunatnya daripada atas ke bawah. Habis. Ni dah jadi mustakmal. Kemudian yang kedua, okey, yang kedua kena sapu sunat dulukan tangan kanan. Caranya ialah ni jangan rosakkan. Tuan-tuan nampak? So ulang balik ya. Ulang balik. Dia kena sekali je, kali kedua dah mustakmal. Ambil ujung ni. Yang ni ujung. Okey. Kemudian pusing masuk. Selesai. Okey. Yang ni pula. Pusing. Dapat. Okey. Dah selesai tayamum. Senang kan? Senang. Okey, lepas tu so ni dah mustakmal lah ni, tak boleh guna dah. Jadi lepas ni dah boleh teruskan dengan ibadah-ibadah yang lain. Okey, saya ulang balik. Masa kita buat tadi sunat-sunat yang mudah-mudah, yang pertama kita mulakan baca bismillahirrahmanirrahim masa nak tepuk. Okey, tepuk saja kita niat saja aku tayamum untuk mengharuskan fardu solat lillahi ta'ala. Ya. Kemudian sunat juga kita nipiskan dia, barulah ke muka. Atas ke bawah. Kalau sini ke atas boleh tak? Boleh, tapi tak sunat. Sunatnya daripada atas ke bawah. Okey. Kemudian dah selesai. Okey. Sekarang kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua ni untuk sakit anggota. Sakit anggota dia perlu ada kombinasi di antara wuduk dan tayamum. Sebelum tu saya lupa. Balik pada yang pertama tadi tentang niat. Tadi niat tu kalau kita tayamum untuk diri kita. Okey. Kalau kita tayamumkan untuk orang, maknanya kita guna tangan kita lah. Okey. So bila dia kena niat? Dia niat yang tuan punya pesakit tu sewaktu kita nak jatuhkan pada muka dia. Tu beza dia. Untuk orang sakit, orang lain yang tolong tayamumkan, okey, yang mana kita yang tepuk tangan, kita yang sapu ke muka dia, waktu niat dia ialah bila nak sampai tanah ke muka. Okey, selesai bab tu. Sekarang kita pergi kepada perkara yang kedua, iaitu sakit anggota. Okey, saya buat andaian yang saya balut ni ialah yang sakit, ya. Nanti perumpamaan yang sama juga
Saya andaikan ini yang cedera lah. Kemudian contoh yang ketiga, ini juga jadi sahibu jabirah. Ya. Okey, yang pertama kita kena faham sekarang yang cedera tangan sebelah kiri dan dia merupakan anggota tayamum. Jadi anggota tayamum dia ada sedikit huraian dia, ya. Sebab huraian di sudut sama ada kena qada ataupun tidak. Baik, kita pergi dulu kepada teknik dia. Okey, sekarang kita nak mulakan dengan wuduk. Seperti mana biasa, kita basuh tangan, saya andai basuh tangan, niat wuduk. Saja aku menghadap kecil lillahi ta'ala. Basuh muka, dah basuh muka, sekarang sampai ke giliran tangan. Bila giliran tangan, okey, sama ada tangan kiri atau kanan dulu yang kita nak mula kita nak tayamumkan tu terpulang. Okey, dia tak ada tertib. Cumanya tertib dia ialah anggota wuduk saja. Cumanya biasanya orang buat tangan kanan dululah. Okey. Dah basuh muka, wuduk basuh air dengan tangan pula. Tangan sampai siku. Sekarang bila sampai pada tangan yang sakit. Tangan yang sakit sini aja. Yang ni tak sakit. Andaikan yang saya balut ni bukan balut tetapi luka yang masih merah lagi. Aksiden motor lah contohnya kan. Okey, bahagian ni tak sakit. Yang sakit ini. Yang ni kena basuh. Dia kena basuh wuduk. Macam mana tuan-tuan kontrol supaya tak kena tempat sakit tu, pandai-pandai lah. Okey. Basuh. Okey. Sekarang tinggal yang ni. Bila tinggal yang ni, tayamum. Okey. Biasanya apa perlu buat? Kena lap dah dulu kan tangan basah-basah ni. Ambil debu kan. Lap semua. Okey, sekarang tayamum. Sama juga. Niat. Saja aku mengerjakan tayamum untuk mengharuskan fardu solat lillahi ta'ala. Okey. Tayamum. Okey, tayamum muka, tangan semua. Mana bila tayamum ni dah mewakili bahagian kita yang sakit. Okey. Lepas tu sambung wuduk. Basuh kepala, okey, basuh telinga yang sunatnya, dah kaki, dah selesai. Katakanlah apa dia? Okey. Bila kita nak tayamum untuk yang kat sini, tayamum tu juga mesti wajib ada dua anggota, muka dan tangan. So tayamum muka juga dan tangan. Kan? Sebab untuk menggantikan benda ni, kekuatan dia bersamaan dengan tayamum muka dengan tangan. Maknanya wuduk ni besar dan kuat. Nak ganti dia satu ni, muka dan tangan, tayamum. Tuan-tuan faham? Lepas tu teruslah dengan anggota basuh kaki dan selesai. Katakanlah yang sakit ni kat muka. Jatuh motor, luka kat muka, merah lagi muka. Okey. Kalau macam tu macam mana? Tayamum dulu, betul. Tayamum dulu. Lepas tayamum, okey. Kemudian tayamum tu niat dulu. Niat wuduk sebab mula-mula kan dengan muka kan. Lepas tu tayamum. Okey. Walaupun niat wuduk tu tak boleh nak basuh apa-apa, kalau ada sikit-sikit tu boleh sentuh dengan air lah. Kemudian tayamum, sebab anggota tu tak boleh nak kena air. Kemudian bahagian-bahagian lain sambung dengan wuduk sampai habis. Macam mana pula dengan kaki? Pun sama juga. Katakanlah kaki yang cedera, tak boleh kena kan? Okey, ambil wuduk macam biasa. Okey, niat wuduk, basuh muka, tangan sampai siku, kemudian bahagian kepala, kemudian telinga. Bila sampai kaki tak boleh nak basuh. Katakanlah kaki kiri yang sakit. Kaki kanan tu boleh basuh dengan air, kaki kiri tayamum. Maka selesai. Boleh ikut? Okey, yang ketiga, sahibu jabirah. Sahibu jabirah ni ialah dia kebiasaannya
dia lebih merujuk kepada anggota yang perlu dibalut. Sama ada dia sakit ataupun tak sakit, yang penting dia dibalut. Tapi kebanyakan anggota yang kena balut tu kadang-kadang macam simen, kulit tu tak cedera, dia tulang saja yang patah. Maknanya secara teorinya boleh kena air lah, tapi oleh kerana ada simen, contoh dia, tak boleh. Okey, katakanlah sekarang ni simennya di sini. Okey, sama juga macam kita menguruskan sakit anggota. Okey, mula-mula kita ambil wuduk macam biasa, niat wuduk semua, basuh muka. Okey, bila sampai tangan, basuh tangan kanan dulu yang sihat. Kemudian bahagian kiri basuh yang sihat. Okey. Kemudian kalau yang tadi tayamum kan. Okey. Atas yang berbalut tadi ni, ambil air sapu saja. Sapu saja. Faham? Ambil air sapu saja atas balutan tu, walau tak kena. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, kena lapik pula dengan tayamum. Lapik pula dengan tayamum. Kalau dalam mazhab Maliki, tak tayamum. Okey. Lapik juga dengan tayamum. Maknanya, dah selesai tangan kiri kan? Okey. Lepas tu teruslah kepala, telinga, kaki dan selesai. Baik. Untuk kefahaman tuan-tuan, logik dia, kenapa dalam mazhab Syafi'i ni agak ketat sikit? Dah lah buat Sahibu Jabirah, kemudian tayamum lapik lagi. Sebab kemungkinan besarnya ialah dalil yang Sahibu Jabirah tu, yang ada dua tu, kedua-duanya dhaif. Jadi mazhab Syafi'i ni dia ambil langkah yang lebih cermat. Sebenarnya hadis dhaif tak boleh jadi hukum fiqh. Okey, yang Sahibu Jabirah yang saya baca kuliah yang lepas tu, kedua-dua yang ada tu hadis Nabi ialah hadis dhaif. Yang ada tu, yang sahabat kita tanya tu, yang tu bukan hadis Nabi, itu hadis mauquf. Hadis mauquf ni ialah kata-kata sahabat. Kata-kata sahabat tak boleh jadi dalil fiqh. Dia boleh jadi penyokong saja walaupun dia sahih. Itu beza dia. Ini di sudut usul fiqh lah. Okey, maka kita boleh faham di situ kenapa mazhab Syafi'i, walaupun ada dua hadis, kalau ikut seorang imam nama Imam Sun'ani tu, dia kata dua hadis dhaif sudah memadai untuk saling kuat menguat. Itu kata Imam Sun'ani. Tapi pada Imam Syafi'i, oleh kerana dia tengok kedua-dua hadis dhaif, dia cermat. Sebab dia takut kena jawab kot. Imam Syafi'i ni dia cermat sebab syariat ni bukan hak kita, hak Tuhan. Ulama-ulama ni cuma menafsirkan saja. Maka daripada dasar pada situ, pada Imam Syafi'i, dahlah kena sapu air, kena tayamum juga. Dia punya turutan pun sama macam tadi. Ada soalan? Jelas ya? Yang kaki tadi. Kita tak basuh kaki, maksudnya tayamum sajalah. Katakanlah kaki yang sakit. Okey, katakanlah kaki yang sakit. Bila sampai katakanlah kaki kiri yang sakit kan, ni tak boleh kena air dah ni. Okey. Selesaikan wuduk macam biasa semua sekali. Bila sampai yang ni tak boleh kena air, maka tayamum untuk yang ni. Kaki saja ataupun tayamum ganti, bukan tayamum kat sini, tak. Tayamum anggota tayamum lah, muka dan tangan, untuk ganti basuh kaki kat sini. Okey. Andai kata kaki ni berbalut, contohnya kaki ni yang berbalut, okey, berdasar pada kaedah Sahibu Jabirah, okey, dah basuh kaki ni, atas balutan tu sapu air, dan mazhab Syafi'i tambah lagi tayamum juga sekali lagi. Faham tak? Jadi seperti mana yang saya katakan, penjelasan dia ialah mazhab Syafi'i ni dia lebih cermat. Dia lebih cermat. Kalau dalam mazhab Maliki, macam saya sebutlah, dia tak perlu lapik dah dengan tayamum. Tak perlu lapik dah. Tapi di masa yang sama, saya pernah ingatkan,
Saya nasihatkan pada saya dan juga kawan-kawan, kadang-kadang oleh kerana masalah ibadah ni dia lebih rumit sebab dia ada kaitan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Maka lebih selamat kita ikut mazhab Syafi'i saja. Nak ikut mazhab lain boleh, tuan-tuan kena ngaji banyak lagi lah. Sebab macam tayamum ni, dia punya syarat batal dia sama macam syarat wuduk. Sama. Jadi belajar syarat sah tayamum nak kena selaraskan dengan syarat batal wuduk. Kalau Maliki pun sama juga. Syarat tayamum ikut Maliki, yang membatal pun ikut batal wuduk dalam mazhab Maliki. Jelas ya? InsyaAllah. Lepas kita tepuk, kita buat dah tu. Tak. Mustakmal ni bila guna, power dia diserap. Power tu dah guna. Yang kat tangan kita ni mustakmal. Maknanya jadi setengah-setengah alat tayamum dia bagi macam tapuai macam tu kan. Tuan-tuan kena cara, tuan-tuan boleh guna sampai bila-bila selagi tak rosak. Ya? Lagi ada soalan? Ambil debu lain dah jadi basah melekit. Jadi kuih koleh kan. Kita wuduk kita tak rasa lah sebab contoh muka kita kena penuh air kan kita. Itu yang saya kata kita bolehlah sediakan tuala untuk lap. Lap lepas tu nak selang-selin apa dia? Lap tangan saja, maknanya muka yang kita wuduk tadi kita boleh lap sekali lah. Boleh. Lepas kita wuduk katakanlah, okey. Katalah sakitnya di tangan. Mula-mula kita basuh muka, basuh tangan kanan. Kan semua basah. Kan kita nak buat tayamum dengan basah-basah kan melekit. Kita lap dah dulu. Lap tangan, lap muka semua. Kita buat tayamum lah. Boleh? Lagi? Ustaz, ada dalam beberapa keadaan tadi Ustaz kata kalau kita nak taklid pada mazhab lain, kita kena belajar lebih mendalam lagi lah. Kena, ya betul. Ada beberapa keadaan yang kita tak belajar pun. Okey. Contohnya kita pergi tawaf. Okey. Hanya dia beritahu, usul dia beritahu, kita tersentuh, maka kita taklid pada mazhab lain selain daripada mazhab Syafi'i. Okey. Tak belajar pun. Cuma kita dimaklumkan. Bila kita sentuh, anggap kita taklid pada mazhab lain. Macam zakat fitrah. Okey. Syafi'i dia pakai beras. Okey. Kita bayar pakai duit. Okey. Kita tak belajar pun mazhab selain daripada Syafi'i yang pakai duit. Mazhab Hambali pakai duit. Okey. Kita belajar secara detail. Semua kita dimaklumkan. Tapi kita beramal dengan pendapat tu. Okey, macam apa ni? Macam tayamum ni. Kalau cuba kita dapat tahu. Okey, kalau berbalut, tuan-tuan boleh taklid pada mazhab lain. Boleh tak beramal macam tu? Dia kena ajar. Katalah tuan-tuan pergi haji kan. Okey. Biasalah bila pergi haji antara satu alternatif untuk mengelakkan terbatal taklid dengan mazhab Hanafi. Sebab Hanafi tersentuh dengan perempuan tak batal. Sebenarnya bila taklid dengan mazhab Hanafi, dia kena ajar juga perkara-perkara yang bersifat syarat sah atau rukun wuduk pada mazhab Hanafi. Sebab pada mazhab Hanafi, basuh 2 helai kepala tak memadai. Dia kena basuh 1/4 daripada kepala. Mazhab Maliki dan Hambali basuh keseluruhan. Jadi dia kena selaras syarat sah dan batal. Taklid tu maksudnya taklid dengan ilmu lah. Taklid dengan ilmu. Kita tak ada ilmu. Kena belajar. Dia beritahu macam tu je. Tak boleh. Yang ustaz tu kena ajar. Tak payah pun sebenarnya. Orang ke kursus haji memang dia tak ajar. Dia kena ajar. Dia maklumkan yang tu je. Tuan-tuan berhak bertanya. Sekarang bila tuan-tuan dah belajar fiqh dalam bentuk yang lebih tersusun, tuan-tuan faham dan tuan-tuan berhak bertanya kepada kursus haji itu. Cumanya ada beberapa kaedah yang lain. Tinggal lagi takut-takut tuan tak betul-betul faham apa yang, semoga mohon maaf ya, mungkin kita salah faham dengan apa yang
guru haji itu cerita, kalau bab tentang sentuh perempuan tak batal, okey, ada satu kaedah lain juga dalam mazhab Syafi'i. Takut-takut dia sebut yang tu. Sebab dalam mazhab Syafi'i, selain daripada membatal, ada juga kaedah lain yang sentuh perempuan tak batal, iaitulah berdasar kepada kaedah al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesukaran boleh membawa kepada keringanan. Tapi untuk kes tu saja. Faham tak? Jadi, kadang-kadang orang tahu cakap tak batal tapi tak bagi tahu sebab, maknanya tak berapa kena juga tu. Tuan-tuan kena tanyalah sebab dia tu. Saya takut dia, ustaznya cakap tu lebih merujuk pada kaedah yang tu. Mazhab Syafi'i juga tak batal tapi berdasar pada masyaqqah. Faham tak? Masyaqqah ni maksud kesukaran yang memang tak boleh nak elak. Pusing-pusing kat mana pun tersentuh juga dengan perempuan. Sebab sekali kan. Jadi balik kepada yang tadi, bila kita bertaklid, kena mengaji sikit lah. Kena mengaji sikit. Ya? Lebih selamat. Lebih selamat. Lagi? Menjawab soalan ke? Tuan? Tapi saya tak khawatir sebab saya banyakkan daripada kita pergi kursus umrah, memang tak dimaklumkan akan keadaan tu lah. Cuma kita pergi kami, bismillah tak ada, bismillah perlahan, kalau batal tersentuh tawaf masa tawaf, tak batal kita taklid pada mazhab lain. Itu je yang dimaklumkan. Saya yakin semua yang pergi kursus yang pernah pergi umrah, itu je lah dia akan beritahu. Dia takkan ajar lebih dalam lagi dari itu. Kalau dia bagi tahu dekat tuan-tuan pun, katakanlah dalam masalah taklid tadi lah, dengan masalah Hanafi kan, sentuh perempuan tak batal, lalu dia bagi tahu tuan-tuan kena ikut satu saya pada rukun wuduknya, iaitu membasuh 1/4 daripada kepala. Saya rasa taklah satu benda yang rumit sangat pun sebenarnya kan. Mana nak ikut mazhab sana, kena ikut kaedah dia. Dia begini tuan-tuan, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dia ada set kaedah dia bagaimana nak mengeluarkan hukum. Dia tak sama. Dia ada kaedah dia. Yang jadi macam ni ada kaedah dia. Yang jadi macam ni, contoh dalam mazhab Syafi'i, dalil-dalil yang bersifat, maaf saya sentuh sikit buat usul fiqh, ya, dalam mazhab Syafi'i, dalil-dalil tu tak kiralah dalil bersifat hadis ahad atau mutawatir. Bila di dalam kandungan dalil tadi ada fi'il amar tentang satu-satu perintah, satu-satu amalan, dia jadi wajib. Dia jadi wajib. Dan wajib dalam mazhab Syafi'i sama dengan rukun. Dalam mazhab Hanafi, dia membezakan hadis-hadis yang mutawatir dan hadis ahad. Mutawatir, masyhur, ahad, dia beza terus. Yang masyhur, yang mutawatir menyebabkan jadi rukun. Yang mutawatir, yang masyhur jadi rukun. Kemudian yang ahad dia jadi wajib. Pada mazhab Hanafi, rukun dan wajib beza besar. Contoh, solat dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, rukun dia 6. Rukun dia 6. Kemudian apa di antara rukun kat situ? Rukun dia ialah baca surah. Kenapa rukun baca surah? Sebab surah tu berdasar pada hadis-hadis mutawatir dan masyhur. Macam mana pula baca Fatihah? Fatihah wajib. Dia bukan rukun. Wajib maksudnya kalau tertinggal wujud sujud sahwi. Tuan-tuan nampak? Okey. Jadi perbahasan tentang usul fiqh ni dia tak habis kat sini. Tuan-tuan nak tahu dalam lagi tentang benda-benda yang macam ni, kena pergi kursus lain lah. Kena masuk kursus yang memang bincang syariah secara mendalam lah. Jadi maksudnya di sini, maksudnya kalau kita nak ambil satu benda daripada kaedah Hanafi, usul fiqh dia, campur dengan Syafi'i, campur rojak, dia jadi bercampur aduk. Tak boleh. Ikut disiplin ilmu pun tak betul. Kalau ustaz tu bercerita, mungkin dia hanya kata boleh taklid dengan mazhab Hanafi, tak batal. Dia stop kat situ. Itu saya rasa dia tak berapa kemas tu. Ataupun dia berpandukan kepada mazhab Syafi'i yang kata boleh tak batal berdasarkan kepada kaedah al-masyaqqah tajlibu taisir.
Takut kita salah dengar, jadi kita sebenarnya ikut kaedah dia tak jadi gitu. Kalau nak ikut taklid, dia kena taklid betul. Tak boleh talfik, campur aduk, tak boleh. Boleh kita berhenti setakat tu. Saya beri contoh satu tak. Kalau kita duduk hospital kan, kan, kaki kita macam contoh dari kaki kita berbalur. Jadi kita nak duduk. Tak. Sekali ada Ulang balik. Kita berduduk. Okey. Yang berbalur tu kita lalu dengan air je lah. Ada satu orang ustaz datang nasihat, tak payah tayamum dia kata. Adakah kita nak dia kata bersyakak dia? Boleh Dia- tak kita ikut pandangan dia tu? Dia macam ni. Ustaz yang mahir ni tentang perkara ni, boleh tak kita gunakan? Kata dalam keadaan kita di hospital gitu kan, jadi tak ada apa debu, tak ada, boleh tak kita ambil pendapat dia tu? Dia nak kata macam mana? Saya sebenarnya bila saya mengajar, okey, orang awam, orang kampung biasa, saya sebenarnya cuba nak elak terlampau campur dengan mazhab lain. Okey, nombor satunya, kita pun berkeyakinan Imam Syafi'i bila dia keluar hukum-hukum tu bukanlah simply petik sana tarik sini, ada hujah-hujahnya, dengan tidak menafikan mazhab lain pun betul. Okey, maka saya lebih rasa sesuai, terutamanya di kalangan kita ni ada pakcik-pakcik, macam-macam kakak-kakak yang tak sampai ke tahap nak bincang usul fiqh dalam-dalam tu. Saya rasa dia agak makin keliru. Okey, yang penting sekarang ni berdasar pada kitab-kitab yang kita baca, okey, tuan-tuan ikut, puan-puan ikut, insya-Allah syah. Tak perlu risau apa. Ya. Bukan saya tak nak panjangkan yang tuan bincang tadi. Rasanya tak sesuai. Kalau nak bincang seorang demi seorang, boleh. Bila-bila masa. Tapi bila dengan orang ramai, saya rasa untuk mengelakkan kekeliruan, tuan-tuan pegang kaedah yang diajar oleh mazhab Syafi'i. Sebab idaman penuntut, kitab Mata'al Badrin, kitab Iqna', ni semua kitab-kitab yang telah orang panggil tested dekat market. Semua orang dah pernah belajar, semua orang dah pernah challenge dan masih kekal intact sampai sekarang. Boleh tuan-tuan nak ikut mazhab lain, boleh. Tapi dia kena belajar. Okey, cumanya bila kita datang tempat orang umum, janganlah bawa mazhab lain, tak boleh. Kita kena menghormati mazhab yang diamalkan setempat. Kalau tempat ni memang mazhab Syafi'i, tak usahlah diselitkan yang lain. Dia boleh jadi fitnah. Fitnah tu dia akan pergi kepada sama ada larangan tu lah, ada hukum tu larangan tu. Walaupun kita bincang pasal ibadah solat, aku nak bawa juga mazhab Hanafi hari ni, aku nak semayang juga mazhab Hanafi hari ni, berterabur habis satu tak boleh, tak betul. Dia boleh pergi kepada hukum larangan, sama ada haram atau makruh, itu biar mufti tentukan lah. Tuan-tuan nampak? Dia tak boleh. Kita nak amal seorang boleh kat rumah, nak suruh isteri kita amal boleh, tapi dengan orang ramai tak boleh. Dia ada kaedah dia dalam hukum fiqh. Boleh ya? Boleh kita berhenti situ tak bab tayamum? Boleh ya? Jadi pada pandangan saya lah setakat ni, benda-benda yang dijelas dalam fiqh, idaman penuntut, dalam Mata'ul Badrin, apa lagi, kitab Mata'ul Nurin, tuan-tuan boleh pakai. Ya, boleh pakai insya-Allah. Tak ada masalah, ya. Yang penting mudah-mudahan ibadah kita diterima. Wallahu a'lam bissawab. Nak sambung bab munakahat, nak habis masa dah ni. Habis dah masa. Ada nak tanya apa lagi ke? Benda-benda sampingan? Dah okey dah kan? Kalau takdir lah kena masuk hospital, boleh handle lah kot Kata takdir lah, apa ni, orang panggil wakil surau ni nak kena ajar surau lain, boleh lah kot insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak lah kalau misal kata jawapan saya tu tak boleh memuaskan semua orang. Saya
bagi tahu benda yang saya tahu. Kalau mungkin saya tak tahu tu, minta maaf lah, saya kena mengaji lagi lah kot. Ya. Jadi saya rasa setakat tu dulu hari ni, tak sempat nak sambung dah, ya. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan tu daripada saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.